Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, cikgu harap murid-murid cikgu dekat rumah sentiasa berada dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera dan jangan lupa kena ingat pastikan kamu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey, hari minggu ni kita nak masuk ke tajuk yang baru. Sebelum ni kita dah belajar dah kan tentang tajuk tentang haiwan. Tentang gigi-gigi haiwan, pemakanan haiwan. Kita ada herbivore, carnivore, omnivore. Jadi cikgu harap tajuk tu kamu dah boleh faham, dah boleh kuasai. Kalau ada lagi yang tak faham, boleh hantarkan mesej kepada cikgu supaya cikgu boleh bantu kamu. Okey. Hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru tentang pembiakan tumbuhan. Tumbuhan pun membiak juga. Selain daripada haiwan, haiwan membiak, manusia membiak, tumbuhan pun membiak juga. Hari ini kita akan belajar tentang cara-cara tumbuhan membiak. Okey. Kalau kamu ingat kan, masa tahun 2 dulu, kamu dah belajar. Ada 2 cara pembiakan haiwan. Haiwan membiak kan? Yang pertama, ada haiwan yang membiak dengan cara melahirkan anak. Antara haiwan yang melahirkan anak, contoh dalam video ni kan, gajah ni. Ni gajah ni tengah melahirkan anak tu. Macam tu je gajah melahirkan anak. Tengok. Bond jatuh. Gitu je gajah melahirkan anak. Kucing pun melahirkan anak. Kalau ada yang bela kucing kan, kucing pun melahirkan anak. Lembu pun melahirkan anak. Ikan paus pun melahirkan anak. Manusia melahirkan anak ke tidak? Ya, mak kamu pun melahirkan kamu. Yang kedua, kita ada haiwan yang membiak dengan cara bertelur. Ni ayam ni tengah bertelur, bot jatuh telur dia. Bukan dia berak. Itu bertelur namanya. Tu keluar tu ayam. Kalau kamu yang pernah duduk kat kampung, pernah bela ayam, tengok atuk nenek kamu berayam, macam ni lah cara ayam bertelur. Macam tu je. Haiwan, ada haiwan yang membiak dengan cara bertelur. Antara haiwan yang bertelur contohnya ayam, burung, ular, cicak dan juga biawak. Jadi haiwan kita ada 2 cara pembiakan dia. Yang pertama tadi melahirkan anak, yang kedua bertelur. Manusia yang mana? Bertelur ke beranak? Manusia melahirkan anak. Tapi kalau haiwan ada 2 cara, kamu rasakan tumbuhan macam mana dia membiak? Tumbuhan pun membiak juga. Memanglah kamu tak nampak. Pernah ke kamu nampak pokok mengandung? Tak ada kan? Ada ke pernah kamu nampak pokok bertelur? Tak ada. Tapi tumbuh-tumbuhan juga dia membiak. Dia ada anak dia, anak pokok dia. Ada. Itu yang kita nak belajar hari ni. Kalau haiwan tadi ada 2 cara, kamu rasa tumbuhan ada berapa cara? Itu yang kita nak belajar hari ni. Tumbuhan dia ada banyak cara dia membiak. Itu yang kita nak belajar. Jadi macam mana pula cara tumbuhan membiak? Tak pernah nampak pun tumbuhan mengandung, tak pernah nampak pun tumbuhan bertelur. Adakah tumbuhan pokok pergi hospital dia nak beranak? Tak ada kan? Tapi tumbuhan juga dia adalah hidupan, jadi dia juga membiak. Okey, sebenarnya ada 6 cara tumbuhan membiak. Tapi bukannya satu pokok ni dia membiak 6 cara, bukan. Ada pokok yang membiak dengan cara yang ini, ada pokok yang membiak dengan cara yang ini, ada pokok yang membiak dengan cara yang ini. Jadi setiap tumbuhan dia ada cara dia yang masing-masing. Bukannya satu tumbuhan ada 6 cara. Maksudnya dekat sini setiap tumbuhan dia akan ada salah satu daripada ni. Ada 6 cara tumbuhan membiak. Yang pertama sekali menggunakan biji benih yang ini. Lepas tu ada tumbuhan yang membiak menggunakan anak pokok. Yang ketiga ada yang membiak menggunakan spora. Spora ni apa? Nanti kita akan belajar. Yang keempat ada yang membiak menggunakan daun. Ada yang membiak menggunakan keratan batang. Ada yang menggunakan batang bawah tanah. Ada 6 cara. Tadi haiwan ada 2. Tumbuhan pula ada 6. Ingat, haiwan ada 2 cara. Haiwan melahirkan anak, bertelur.
Tumbuhan pula ada 6 cara. Itu yang kita nak belajar hari ni. Okey, yang pertama sekali, tumbuhan yang membiak menggunakan biji benih. Okey, tumbuhan yang membiak melalui biji benih secara umum lah, kebanyakan lah kan yang gunakan biji benih, tumbuhan yang ada buah dan buah dia tu ada biji. Kalau kamu pernah makan buah macam-macam buah-buahan kan, kalau buah-buahan yang kamu makan tu ada biji, maksudnya tumbuhan itu tadi dia membiak menggunakan biji benih tadi tu. Contoh dalam gambar ni pokok apa? Tahu kenal ke pokok apa ni? Ni pokok betik. Pokok betik, buah betik kan ada biji-biji warna hitam ni kan. Itu sebenarnya biji benih betik. Jadi tu buah-buahan yang ada biji dalam dia itu adalah biji benih dia. Antaranya buah betik, buah mangga, buah apple, pokok selasih, pelbagai lagi pokok yang berbuah yang ada biji benih. Dia membiak menggunakan biji benih. Biji benih ni contoh kan, pokok mangga ni biji benih dia kamu boleh ambil, tanam dalam pasu, nanti kamu tunggulah siram setiap hari. Lama-lama akan keluar pokok betik. Kalau kamu makan mangga kan, kamu tanam biji mangga tu, jaga elok-elok, nanti akan keluar pula pokok mangga. Itu cara yang pertama, tumbuhan membiak menggunakan biji benih. Ada tumbuhan yang membiak dengan cara lain. Contohnya ini, anak pokok. Pernah makan buah pisang? Ada tak kamu jumpa biji dalam buah pisang? Tak ada kan? Jadi maksudnya pisang dia tidak membiak menggunakan biji benih. Tadi kan cikgu cakap, kalau dalam buah tu ada biji benih, maksudnya tumbuhan tu membiak menggunakan biji benih. Tapi pokok pisang, buah pisang tak ada biji benih. Macam mana dia membiak? Ada tumbuhan yang membiak menggunakan ini, anak pokok. Anak pokok, ada tumbuhan yang tak ada biji benih. Tumbuhan ini akan menggunakan anak pokok. Anak pokok kebiasaannya dia akan tumbuh bersebelahan dengan induk dia. Induk ni apa? Ini induk. Induk ni ibu dia lah. Pokok yang dah dewasa. Contohnya macam ni kan. Dalam gambar ni, yang pokok yang besar ni, ini adalah induk, ibu dia. Pokok yang kecil-kecil tepi dia ni kan. Ni anak pokok dia lah. Anak pokok pisang. Antara pokok yang membiak menggunakan anak pokok adalah pokok pisang, pokok buluh dan juga pokok nenas. Pokok-pokok ni tadi dia tak ada biji. Buat kamu makan buah nenas, adakah kamu jumpa biji dalam dia? Tak ada kan? Jadi samalah. Pokok nenas pun dia membiak menggunakan anak pokok. Seterusnya, batang bawah tanah. Ini batang bawah tanah. Apa ni cikgu batang bawah tanah? Ada batang ke bawah tanah? Okey, kita dengar dahulu. Cara pembiakan yang ketiga ialah melalui batang bawah tanah. Tumbuhan yang membiak melalui batang bawah tanah tadi tu, dia akan hasilkan pokok yang baharu bagi setiap batang-batang yang dia ada. Contohnya pokok ni. Tengok pokok ni. Yang biji-biji ni kan, ini kita panggil batang. Memanglah bentuk dia tak macam batang kan. Kamu cakap, cikgu tu bulat lah cikgu. Tu kan bukannya batang tu cikgu. Betul. Tapi dalam sains, kita panggil dia ni, yang bulat-bulat ni kan, biji-biji ni, kita panggil dia sebagai batang bawah tanah. Tumbuhan yang membiak menggunakan batang bawah tanah ni, kan satu biji kan, ni satu biji, yang ni satu biji, ni satu biji. Setiap satu biji tu dia akan keluar pokok yang baru. Contohnya macam ni, tengok ni. Ni pokok bawang. Tengok setiap biji ni dia akan keluar pokok yang baru, keluar pokok yang baru, keluar pokok yang baru. Boleh faham? Daripada satu pokok, dekat akar dia, dia akan ada batang bawah tanah. Yang bulat-bulat ni batang bawah tanah. Dekat pokok tu, dekat bawah dia ada banyak biji-biji. Akan ada banyak batang bawah tanah. Daripada setiap batang tu akan tumbuhlah pokok yang baharu. Pokok yang membiak menggunakan batang bawah tanah, contohnya adalah kentang. Ini pokok kentang. Sebab tu dia bulat. Ini pokok kentang. Ini pula pokok bawang dan halia. Halia kan macam batang sikit kan. Sebab tu kita panggil dia batang bawah tanah.
Cara yang keempat adalah cara yang kita panggil sebagai spora. Cuba baca ni. Spora. Cuba baca. Spora. Okey, spora ni apa dia? Spora ni dia adalah serbuk halus yang mengandungi benih tumbuhan tu. Ada tumbuhan yang membiak menggunakan spora ni. Sebab apa? Sebab dia tak ada buah. Dia tak ada batang bawah tanah. Dia tak ada anak pokok. Jadi dia membiak menggunakan spora. Spora ni dia akan terletak di bawah daun. Ni permukaan bawah daun dia. Nampak ni yang bulat-bulat hitam-hitam ni? Ni serbuk-serbuk sebenarnya. Serbuk-serbuk banyak-banyak. Dalam serbuk tu ada biji benih dia. Jadi bila angin bertiup, serbuk-serbuk tadi tu terbanglah. Tersebar. Bila serbuk ni jatuh ke tanah, keluar pokok yang baru. Antara tumbuhan yang membiak menggunakan spora adalah pokok paku pakis. Ini paku pakis ni. Pokok paku pakis, cendawan dan pokok langsuyar. Pokok paku pakis dengan langsuyar ni ada setengah orang dia suka tanam dekat rumah sebab jadi tumbuhan perhiasan. Jadi kena ingat spora ni tumbuhan dia tak ada buah, dia tak ada batang bawah tanah, dia tak ada anak pokok. Jadi dia membiak menggunakan spora. Spora ni apa? Tadi cikgu dah terangkan. Baca ya. Serbuk halus yang mengandungi biji benih tumbuhan. Okey, ada juga tumbuhan yang boleh membiak menggunakan daun. Lagi senang. Semua tumbuhan ada daun kan? Mana ada tumbuhan yang tak ada daun? Ada setengah tumbuhan dia gunakan daun dia sahaja untuk membiak. Pokok yang baharu dihasilkan melalui daun pokok induk. Contohnya ni kan, ni daun ni kan. Ni pokok setawa namanya. Mungkin ada dekat rumah kamu. Nampak tak dekat hujung ni? Ada kecil-kecil ni kan. Ini sebenarnya anak pokok yang kecil-kecil. Pokok yang baru tu. Jadi bila anak pokok ni dia dah matang, dia akan gugur, dia akan jatuh ke tanah. Dia akan jatuh ke tanah anak pokok ni, tumbuhlah pokok yang baru. Jadi pokok yang ini, pokok setawa ni, dia membiak menggunakan daun dia. Daripada daun keluarlah pokok yang baru. Antara pokok yang lain yang juga membiak menggunakan daun macam pokok lidah jin, pokok begonia dan juga pokok lidah buaya. 3 jenis pokok ni selain daripada pokok setawa, dia membiak menggunakan daun. Keratan batang. Ada sesetengah tumbuhan dia tak ada buah, dia tak ada anak pokok, dia tak ada. Dia tak ada batang bawah tanah, dia tak ada spora. Dia membiak dengan cara apa? Kita kerat batang dia, kita kerat dia punya dahan, kita cucuk kat tanah, keluar pokok baru. Kita kerat tebang dahan dia, cucuk kat tanah, keluar pokok baru. Biasanya kalau pokok kalau kita tebang mati lah kan. Tapi ada setengah tumbuhan dia kuat. Kita tebang pokok dia, kita ambil batang dia, kita cucuk dalam tanah, keluar pokok yang baru. Itu cara yang itu kita panggil sebagai keratan batang. Tumbuhan yang membiak melalui keratan batang adalah tumbuhan yang membiak melalui cebisan batang dia yang dipotong. Kita potong-potong batang dia, kita cucuk kat tanah, keluarlah pokok yang baru. Antara pokok yang macam tu, pokok ubi kayu, pokok bunga kertas, pokok selasih dan juga pokok bunga ros. Tadi ada ubi kan? Cikgu cakap ubi ni tadi batang bawah tanah. Itu ubi kentang. Ubi kentang dia menggunakan batang bawah tanah. Kalau ubi kayu dia gunakan keratan batang. Pokok selasih tadi cikgu cakap biji benih. Betul? Pokok selasih dia special. Dia ada 2 cara. Cara yang pertama dia gunakan biji benih. Cara yang kedua dia membiak menggunakan keratan batang. Jadi kena ingat dia. Kalau tak ingat, tak hafal, tengok balik video ni. Okey, jadi itu sahaja untuk minggu ni. Kamu kena ingat kita ada 6 jenis cara tumbuhan membiak. Kita tengok tadi. Yang pertama, biji benih untuk tumbuhan yang ada buah dan buah dia ada benih. Ada tumbuhan yang membiak menggunakan anak pokok macam pokok pisang, buah dia tak ada biji benih. Jadi dia membiak menggunakan anak pokok. Kita ada batang bawah tanah. Daripada setiap batang-batang tu akan keluar pokok yang baru.
Kita ada spora. Spora ni serbuk-serbuk halus yang mengandungi benih tumbuhan. Kita ada tumbuhan yang membiak menggunakan daun, macam pokok setawa, lidah jin, lidah buaya. Kita ada juga pokok yang membiak menggunakan keratan batang, iaitu batang dia, dahan yang kita potong, kita cucukkan pada tanah, dia akan keluar tumbuhan yang baru. Okey, cikgu rasa itu sahaja minggu ni. Siapkan kerja rumah dan hantar semula kepada cikgu. Itu sahaja, terima kasih.